kesan psikologi dalam sejarahnya, Dr. Ma'ruf Dawali sebut dalam dialog tu, beliau mengatakan di Arab Saudi masa pemerintahan King Abdul Aziz dalam tahun 20-an, dalam masa hampir 20 tahun beliau memerintah Saudi, yang dipotong tangan tak sampai 10 orang. Tak sampai 10 orang. Tetapi jamaah haji dapat lihat sendiri di Mekah bagaimana berlaku keamanan di Saudi, sehingga barang ditutup dengan kain saja. Bank tak ada jaga yang bersenjata. Perniagaan hidup 24 jam. Tak risau. Di mana pencurian seolah-olah merupakan suatu perkara yang luar biasa. Yang perkara yang ganjil. Itu kesan. Tapi di Amerika, Dr. Ma'ruf Dawali tanya orang Amerika, di Amerika, satu bandar New York, bukan 20 tahun, satu malam, berapa kes curi berlaku? Berapa kes curi berlaku? Itu kesan psikologinya. Itu saya penuh dalam satu dialog, saya sendiri dalam satu dialog hudud ni, ada seorang yang bukan Islam, saya tak boleh sebut nama dia lah. Dia petikai, dia kata dia tak menasabah, maknanya ini hukum Tuhan, mengikut percayaan Kristian dia, Tuhan ni adalah bapa. Bapa suruh potong tangan anak, bapa ni kesian pada anak. Saya jawab pada dia, orang Islam, Tuhan ni, Tuhan bukan bapa. Tuhan ni maha penyayang kepada hamba dia, lebih daripada ibu bapa sayang pada anak. Kita belajar ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Tuhan tidak tidur dan mengantuk, menjaga hamba dia. Ibu bapa tidur mengantuk, Tuhan tak tidur, tak sentiasa jaga hamba dia. Undang-undang hudud ni, potong tangan ni sebagai contoh, Tuhan nak jaga hamba dia. Bukan saja jaga harta orang yang bekerja dengan titik peluh dia, dengan lelah, penat lelah dia, tiba-tiba orang lain pergi ambil. Islam menganggap mencuri ni dan merampok adalah penyakit masyarakat. Hukum hudud ialah hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam perkara yang tak mungkin diobati oleh akal manusia. Itu poin yang penting. Carilah, tak boleh. Mencuri, katalah hukum penjara. Pencuri seorang pemalas, bila di penjara makan percuma. Makan percuma. Lepas tu dia keluar penjara, curi balik. Tak boleh selesai masalah. Satu. Yang kedua, bila kita tahan dia, anak dia, isteri dia, siapa dia jaga? Kalau potong tangan, dia dengan keluarga dia. Kerajaan beri jaminan dia ada kerja. Ada bela dia lepas pada itu. Kalau penjara, anak dia ditinggal, isteri dia tinggal, keluarga. Ni mencuri pula. Dua. Yang ketiga, bila gurung penjara, dia berjumpa dengan pencuri, kawan-kawan dalam penjara, tukar maklumat, tukar ilmu, memahirkan lagi mencuri. Lepas tu keluar, dia buat pasukan, jadi perampok. Itu tak boleh selesai masalah. Jadi hukum Islam ni hukum yang boleh menyelesaikan masalah. Bila umum saja potong tangan, takut. Bila satu tengok tangan kena potong, habis naik turun. Ini. Dan Tuhan sebut dalam Quran, nakalam min Allah, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan dipotong tangan keduanya, hukuman cegahan daripada Allah. Akan berlaku cegahan daripada Allah dari aspek spiritual. Tuhan masukkan dalam hati manusia. Ini kerja Tuhan, menyebabkan penjenayah akan kurang insaf. Maka masalah jenayah boleh diatasi. Dan ini juga boleh meningkatkan ekonomi. Mengapa? Dalam sejarah Islam, mengapa di zaman Islam Baghdad jadi pusat kerajaan Islam, Andalusia pusat kerajaan Islam, Madinah yang terawal pusat kerajaan Islam, India, kerajaan Mughal pusat kerajaan Islam, pelabur-pelabur daripada seluruh dunia datang ke situ. Kenapa? Keamanan. Perampok tak ada, pencuri tak ada, penyangak tak ada, penipu pun tak ada. Ini menghidupkan iklim
perniagaan, iklim ekonomi yang baik kepada negara. Ini zaman kegemilangan Islam. Itu. Kemudian bagi orang bukan Islam pula, bagi orang bukan Islam, kalau kita tak ada konsep, tak ada paksaan dalam agama, maka tak ada paksaan dalam undang-undang Islam. Bukan tak ada undang-undang. Pada masa Nabi mula merintah Madinah di awal Islam, menghadapi masyarakat majmuk, Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-Ma'idah, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a fa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Al-Ma'idah. Jika sekiranya wahai Muhammad SAW, datang orang bukan Islam kepadamu membawa kis, kamu boleh hukum mereka dan kamu boleh biarkan mereka. Kalau kamu biarkan mereka, mereka tidak mendatangkan apa-apa mudarat. Kalau kamu hukum mereka, mesti adil. Mesti adil terhadap mereka. Allah Ta'ala mengasihi orang yang berlaku adil. Dalam hal ini, Imam Malik, Imam Mazhab yang tersebar ajaran dia di negeri masyarakat majmuk, mengatakan bahawa perlu diamal apa yang diamal di zaman awal Nabi mendirikan negara. Orang bukan Islam diberi pilih. Komen saya, orang bukan Islam yang ada di situ ialah orang Yahudi yang paling ramai. Yahudi ahli kitab, kitab Taurah. Dalam kitab Taurah ni ada hukum hudud sama macam kita. Itu pun Nabi tak paksa. Bila orang Yahudi datang, kerana Nabi tahu, Tuhan beritahu orang Yahudi ni penipu besar, tinggal hukum Tuhan. Hukum hudud ditukar hukum lain. Dia tinggal hukum yang ada dalam kitab Taurat. Itu pun Tuhan kata ke Nabi, wahai Muhammad, kamu hukum mereka, biarkan mereka yang hukum mereka sendiri. Sama ada mereka nak pakai Taurat, nak pakai hukum mereka, itu serah. Apalagi dalam masyarakat yang agamanya bukan Yahudi. Itu boleh kita beri pilihan kepada undang-undang yang lain, bukan dibiarkan. Jadi aspek ini boleh diatasi mengikut kaedah hukum syarak. Walaupun di sana ada ulama-ulama mengatakan yang akhir mengenasahkan yang awal. Mengikut kaedah hukum syarak, bila ada dua pertentangan antara dua nas dalam hukum ini, seboleh-bolehnya dipakai dua dalam keadaan realiti dan situasi yang berbeza. Seboleh-bolehnya. Kalau tak boleh, barulah yang pertama yang akhir menasahkan yang awal. Kaedah ni kita kena pakai. Jadi masa jawatan kuasa ni menggubal undang-undang jenayah syariah Kelantan ni, kita mengambil kira yang pertama masyarakat majmuk, yang kedua saya masih ingat lagi Tuan Saleh Abbas yang masih hidup lagi, menyebut tentang peruntukan dan perlembagaan hanya mengizinkan hukum syariat bagi orang Islam sahaja. Kita tak boleh hukum orang bukan Islam. Orang bukan Islam tak boleh hukum. Bila seorang tu diisytihar bukan Islam, tak boleh dihukum di mahkamah syariah. Ini kelemahan yang ada dalam perlembagaan. Di sana ada presiden begini, sejarah hukum lah. Presiden. Presiden berlaku di Kedah. Yang menjadi asas. Jadi seorang cikgu yang menganut agama Qadiani, nama dia Abdul Rahim, nama Islam pun di Kedah. Dalam tahun 70-an dia menganut Qadiani. Lalu pejabat agama Kedah mengambil tindakan, bicarakan mahkamah syariah. Lalu cikgu ni bawa ke mahkamah sibil. Mahkamah sibil mengambil asas perlembagaan, mahkamah syariah boleh hukum orang Islam. Oleh kerana Qadiani diisytihar bukan Islam, cikgu ni dibebaskan. Jadi dengan sebab itu kita tak mahu bertembung lagi peringkat awal ni. Saya yakin kepada saya lah, dalam dipilih ni, apabila orang bukan Islam melihat kesan undang-undang syariah ni, akhirnya mereka pilih undang-undang syariah juga. Ada pun dakwaan setengah kalangan kita dengan kejahilan yang mengatakan akan berlakulah orang Islam cacat, orang bukan Islamnya tak cacat. Saya kata ini tak betul dalam pemikiran aspek psikologi kesan undang-undang ni. Bila orang Islam dikenakan hukuman hudud jenayah ini, menyebabkan orang Islam tak banyak buat jenayah. Orang Islam takut. Orang bukan Islam tu hadiah lah. Saya tak mau katalah dia banyak jenayah. Orang Islam jadi masyarakat contoh.
Maksudnya begitu. Jangan kita fikir orang Islam ni berebut nak suruh potong tangan. Itu kepala tak betul lah.